قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وقد اختلف في عدد الأنبياء فقيل 100,000 و24,000 وقيل 200,000 و24,000 وقد اختلف أي اختلف العلماء dan sungguhnya diberkhilafkan ay ikhtalafal ulama'u mana telah berselisih oleh puak-puak ulama rahimahumullahu ta'ala khilaf fi adadil anbiya'i pada bilangan segala nabi. Nabi semua berapa orang? Segala nabi itu berapa orang semua? Tu khilaf ulama lah. Tak kalau ukhtulifa faqila ay faqala ba'duhum, maka berkata setengah-setengah ulama iaitu 100,000 100,000. 100,000. Ni dalam ibarat kitab Jawi dia panggil sekati. 100,000 dia panggil sekati. Lorak kita ni jarang dah. Tinggal dah lorah tu jarang bercakap dah kita sini. 10,000 100,000. Kita tak cakap dah. 10,000 orang panggil apa? Selaksa. Kita tak cakap mana dah lorak kita di sini. 10,009 naik 10,000, 20,000, 30,000. Kalau itu 10,000 tu panggil apa? Selaksa. Selaksa 2 laksa. Kalau hak sia panggil mun. Mun. Hak sia masih guna. Dia tak cakap sipan. Jisipan. Dia tak cakap lah tu. Kan nak kiyah larat kita lah ingat jisipan. Sokor nama tak cakap lah tu. Dia cakap mun. Tong mun. Kita 20,000. Sebenarnya selaksa 2 laksa. 100,000. Dia panggil sen dah lah. Dia tak panggil roipan. Kan nak turut kita agak roipan 100,000. Kan roipan ke apa dia? Dia tak cakap gitu. Dah cakap sen. Dia. Itu dia. Ni kita panggil sekati. Ni lorak ni hilang ni. Lorak ni nak hilang dah ni. Sekati dalam kitab Jawi dia kata mana? Dia jumlah kata 100,000 100,000 dijumlah atas sekati. Wa 24,000 2 laksa 4,000. Dia jumlah itu. Hingga sampai kita tak faham dah lah. Sekati 2 laksa 4,000. 124,000. Dia panggil sekati 2 laksa 4,000. Ramah lah. Ni kita tahu kata Nabi ni ramah. Allah Ta'ala letak. Tapi kita tak tahu kerana Tuhan tidak sebutkan nama. Hanya yang sebut nama beberapa orang saja. Dalam Quran 20 nama orang saja. Sebut nama dia kata Nabi 25. Mana hak Tuhan sebut nama dalam Quran hanya 25 orang Nabi Rasul tu je. Sebab tu hak 25 kita kena tahu. Lain pada tu kita ijmalkan. Itu satu kaum. Dia kata Nabi ni sekati 2 laksa 4,000 124,000. Itu satu kaum. Wa qila ay qala ba'dun akharu, dan berkata oleh setengah yang lain 100,000. 100,000 idafah tu
200,000. 200,000 mana 2 kati. Asal ni kata sekati ya. Ni kata 2 kati. Wa 24 dan 24,000. Makna 2 kati 2 laksa 4,000. Khilaf situ. Hak ni kata sekati 2 laksa 4,000. Hak ni 2 kati dah. Nah, hak ni 100,000, hak ni 200,000. Tentang 24 tak ada khilaf. Ada lagi tu mari 2 kaun je, ada 1 kaun lagi dia kata 1,000. 1,000 ni kita panggil sejuta lah. Wallahu a'lam. Wa ikhtulifa aidan, dan diikhtilafkan pula, dan diikhtilafkan juga. Sani ikhtilaf pada bilangan nabi-nabi. Wa ikhtulifa aidan yani kama ikhtulifa fi adadil anbiya. Tu aidan. Wa ikhtulifa aidan, apa aidan? Ai kama ikhtulifa fi adadil anbiya'i. Dan diberkhilaf, maknanya berkhilaf oleh para ulama juga, yakni sebagaimana dikhilafkan pada bilangan anbiya tadilah, fi adadir rusuli, pada bilangan rasul, minhum minal anbiya. Jadi di kalangan puak nabi yang kata sekati tadi ataupun 2 kati tadi tu, nabi hak jadi rasul berapa orang pula? Kita maklumkan bukan semua nabi itu rasul. Tahkau yang masyhurnya, rasul khusus pada nabi. Hak disuruh menyapa itulah rasul. Nabi lagi rasul. Kalau beritahu hukum syariat untuk dia beramal je, nabi saja bukan rasul. Kalau gitu sekati lebih. Manakala daripada sekati lebih buat nabi tu orang jadi rasulnya berapa orang? Khilaf pula tu fi adadir rusuli minhum minal anbiya. Tak kalau ukhtulifa ibarat apa tadi? Faqila apa tadilah? Faqala ba'duhum, mereka itu ialah khabar mubtada mahzuf. 313. Hum, mereka itu ar-rusul tu 313. 313. Mereka itu ialah 313. Wa 13 tu kita kira taukid, apa nama kita kira murakkab. Jadi bina lah, bina atas fathah. Sedangkan dia tu atas pada salasu rafa' muga khabar tada mazuf. Salasu mudhaf, mi'atin mudhaf ilah, tapi dia tulis sambung wasaf selalu. Tidak tulis salasu mi'atin sukun dak, tulis wasaf selalu. Salasu mi'atin. Lepas tu wasalasata, kalau tak sabit dengan bina gak salasatun lah. Kalau salasatun wa 20 lah. Maknanya. Tapi bila tarkib bina tu hak nahwu. 313. Sungguh pun maksud kita faham dah. Nak jaga dari segi ibarat baca tu. 313. Satu kawan kata wa qila wa qala ba'dun akharu. Dan kata setengah yang lain pula, katakan wa 14 dan 14. Betul 300 tak ada selisih lah. Mai ada selisih betul belah sini. Kaum pertama kata 13, kaum yang kedua kata 14. Mana 314. Wa qila ada satu kaum lagi wa 15 dan 15. Jadi 3 kaum ada selisih. Hak nun kata 313, hak ni kata 314, hak nun kata 315. 3 kaum. Tak kalau ada berselisih lagi, cari jalan lebih selamat. Cara kata muhasyi kata wal aslamu, dan bermula perkataan yang lebih atau dan mula jalan yang lebih selamat. Jalan yang lebih selamat ya. Iyalah al-imsaku, menahan anzalika, daripada demikian itu, daripada adat. Pakat tak sah bila lah. Menahan daripada itu bilangan.
Zalikal adadil mazkur, daripada bilangan tersebut. Kata sah katalah 313 ko, 14 ko, 15 ko, lebih selamat ke pakai rasul ni banyak. Tu dia tak sah menentukan angka. Itu lebih selamatnya, jalan yang lebih selamat kita menahankan daripada demikian itu bilangan yang tersebut. Bab apa tu? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala. Allah kata ke siapa? Li nabiyhi, firman kepada nabinya, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan katakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Tengok Tuhan kata, setengah-setengah mereka itu kami cerita ke atas kau ya Muhammad. Man qasasnahu, setengah-setengah mereka itu mereka yang telah kami cerita akhirnya atas kau Muhammad. Kami royak macam kisah Nabi Yusuf, kisah Musa, kisah Isa, tu dia. Setengah-setengah mereka itu kami cerita ke atas kau, tu boleh kau tahu. Wa minhum, dan setengah-setengah mereka itu pula malam naqsus alaika, mereka yang tak pernah cerita kami. Terti pernah, terti di lam nafi pakai makna madhi. Lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, tukar makna mudhari' pergi kepada makna madhi. Asalnya naqsu ni kami nak cerita, mana istiqbal. Kami sedang cerita, tu mana bila masuk lam jadi tukar lagi kepada makna madhi. Nak erti madhi tak pernah. Tak pernah cerita kami atas kau. Kami tak pernah royakkan kau. Apabila kami tak pernah cerita ke kau, mana kau boleh tahu? Tidakkah engkau dulu tak tahu gapo sekarang? Wa wajadaka dhallan fahada. Tu dia. Terdapat engkau hai Muhammad yang sesat ni tak tahu gapo mu dulu kan? Mengaji podak gapo podak tak tahu gapo mu dulu. Fahada, maka Tuhan tunjuk kamu yang boleh mu pandai, boleh mu tahu, boleh mu royak. Sabit apa? Sabit Tuhan itulah jamu Muhammad. Tu. Kalau gitu, bila hak Tuhan tak cerita, mana boleh tahu? Jawabnya tak dapat tahu. Pas kita nak tahu main mana, lalu tu lebih selamat kita pakai Rasul Allah Ta'ala itu ramai, banyak. Banyak manakah? Wallahu a'lam. Ada riwayat muttaribah dia panggil. Riwayat dia jadi bergelombang sikit tu. Sabit itulah kata 13, ada kata 14, ada kata 15. Tu dia. Sebab apa boleh kata jalan lebih selamat? Kalau kita misal kata, kalau kita kata 14, misal kata, kalau kita kata 14 boleh jadi lebih pada tu. Kalau lebih pada tu kan bermakna kata tak termasuk dalam kita menentu tu, mana terkeluarlah Rasul lain pada tu lagi. Sebenarnya 15 orang, kita kata 14, tak termasuk seorang. Kalau kita kata 14, sebenarnya 13 ya. Jadi kita tambah seorang. Maknanya. Maka itulah jalan aslamnya kita imsak, menahan. Menahan daripada bilangan Rasul itu. Yang bilangan tertentu itulah. Habis wa'lam, selesai dah satu tu. Istinah suku pula. Wa'lam ayyuhal mukhatab, dan ketahui olehmu wahai mukhatab, anna tanwina fi nabiyyin, bahawa tanwin fi nabiyyin fi qaulil musannaf nabiyyin, bahawa tanwin pada perkataan musannaf dalam mata nabiyyin ala nabiyyin jaa bit tauhid. Tu musannaf kata ala nabiyyin. Mari tanwin tu nak cara situ tu katanya. Ketahuilah bahawa tanwin fi nabiyyin fi qaulil musannaf, pada perkataan musannaf kata nabiyyin itu tanwin tu ialah lit ta'zimi. Kerana nak membesarkan tu, tanwin tu dihantar ke membesar. Tengok supaya dalam hadis man yuridillahu bihi khairan. Khairan dia panggil tanwin li ta'zim. Maknanya khairan aziman. Tu reti di tanwin tu. Tengok balarah dia mana.
siapa-siapa yang kehendak oleh Allah akan kebajikan yang besar. Kebajikan biasa tak apalah tu ada semua. Hak kebajikan besar, kelebihan besar tu. Tu khairan. Reti di mana besar? Reti di tanwin. Ya tengok. Nah, khairan ay khairan aziman katsiran. Di sini pun ala nabiyyi, mari tanwin tu li ta'zim tu. Tanwin tu nak membesar tu. Tengok lorak demo ni ikut tu deh. Nak besar. Lagi pulaknya wal ibham. Wal ibhami fihi. Anna tanwina fi nabiyyin lit-ta'zimi. Habis itu. Habis kat tu ya. Lepas tu wal ibham buka apa tu semula pula tu. Lepas tu nak jawab soal muqaddar tu. Tanwin ialah nak membesar. Atas nabi apa dia nak jawab situ? Kerana gini bila kata ala nabiyyin, atas nabi, mana-mana nabi, nakirah kata. Pada kita kira sekerak dulu. Maknanya atas mana-mana nabi, bukan khas Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana nabi, wallaha murad musannah kita ada selawat salat atas nabi kita di sini sallallahu alaihi wasallam, tapi mari dengan nakirah ala nabiyyin. Jadi bukan khas dengan nabi kita, termasuk mana-mana nabi lah. Dia pakai kata tanwin li ta'zim. Kemudian dah itu ibham. Ibham maksud nabi lain kata atas nabi. Lalu dia jawab atas wal ibhamu fihi, jaga wa istinah bayan ni selalu. Dan bermula mengibham, memberi waham padanya pada nabiyin. Tu dan mengemari dengan nakirah, memberi waham kata mana-mana nabi. Tu benar nabi lain, Nabi Ibrahim mana, nabi mana kita kata dia, dan bermula ibham padanya, memberi waham, memberi keliru padanya tu, yarfa'uhu, mengangkat, menghilang akannya, akan ibham fihi tu oleh ma ya'ti. Tak apa, ibham tu menghilang akannya oleh barang yang akan datang. Ia ma sayati, barang yang akan datang. Fi kalamihi, pada kalamnya, kalam musannaf sendiri ba'du. Tu dia mengangkat akannya, menghilangkannya oleh barang kadata pada kalam musannaf ba'du, insya-Allah taala. Mana ni? Mari jaa bit tauhid. Jemalah ni jadi sifat pada nabi ni, menghilangkan ibham. Tengok qauluhu, masuk di mata pula. Katanya musannaf Ibrahim juga, kita maklum musannaf kita pun nama Ibrahim ni, Syekh Muhasyi kita pun Ibrahim juga. Syekh Ibrahim Al-Laqani. Musannaf kata nak jaa bit tauhid, jaa ila akhirih. Hadhil jumlatu, bahanahum dulu. Ini jumlah jaa fi'il madhi fa'il dhamir mustatih huwa. Jadi jumlah dah lah. Dia kata ini jumlah ni ialah sifatul li nabiyyin, jadi sifat bagi kata nabiyyin. Selawat dan salamnya, siapa nama ni, kemudian salam Allah serta selawatnya itu adalah atas nabi. Nabi mana? Nabi yang datang ia dengan tauhid. Jumlah tu sifat pada nabiyyin. Kama huwal qaidatu, ayil qaidatul masyhurah, sebagaimana barang ya ia kaedah yang masyhurah. Kaedah yang maklum. Mana? Gapo ma huwal qaidah min annal jumala. Baca dengan jamak. Jumlah tu mufrad, jumalah tu jamak, fu'alun. Mufrad daripada fu'lah, mufrad dia. Min annal jumala, daripada bahawasa, bayar pada mahwal kaidah, daripada bahawasa segala jumlah ba'dan nakirati, jumlah hal keada jumlah yang jatuh, kedenya al-waqi'ata lah mula. Min annal jumala al-waqi'ata ba'dan nakirati, daripada bahawasa segala jumlah yang jatuh lepas pada isim nakirah. Tengok, nabiyyin isim nakirah, jaa jumlah.
jumlah yang jatuh selepas pada isim nakirah itu sifatun. Jadi sifat na'at itulah ada nahwu panggil. Ni bahan nahwu ni. Itu dia. Panggil jadi sifat jumlah yang jatuh isim nakirah jadi sifat. Jumlah yang jatuh kemudian pada isim ma'rifah jadi hal. Itu kaedah nahwu. Itu dia. Wa qad qayyada an-nazimu, dan sungguhnya telah mengkait oleh nazim. Nazim kena ke musannaf kita lah, dia panggil nazim tu kerana tuan nazam, kerana perkataan kata nazam, kata syair. Tuan nazam tu panggil nazim, betul dengan kata musannaf. Dan sungguhnya telah mengkait oleh nazim kita ni, oleh syekh dan musannaf kita, mengkait akan hadhil jumlata, akan ini jumlah jaa bitauhid ni lah. Qayyada biqaulihi, mengkait dengan katanya nazim, wa qad khalad dinu anit tauhidi. Kerana jumlah belakang jumlah jadi kan panggil kait lah tu. Ni payah lah pasal ni dah pasal bahan ibarat, payah ibarat ni payah lah. Payah pun tepuh gilah kerja kita. Payah mudah pun kerja kita. Nah, li'annahu halum min fa'ili jaa. Payah itulah maknanya kita duk mengaji, bukan duk payah kita duk tak mengaji. Tu dia. Payah orang duk royak, orang duk hurai. Tu dia. Tak faham dengan sekali lalu, dua kali lalu. Tanya pula masalah. Li'annahu, kerana bahwasanya apa tu? Qauluhu wa qad khalad dinu anit tauhid, lagi kata i'rab dia jadi hal daripada fa'il jaa. Tengok ni kena lihat kata ala nabiyyin jaa bit tauhid, selawat dan salam itu atas nabi yang datang ia dengan tauhid. Walhal, padahal sungguhnya datang dia tu ketika sungguhnya sunyi oleh agama daripada tauhid. Nak ayat ana tu. Di samping berselawat, di sampingkan minta Tuhan menurunkan rahmat dan salamnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sifat Nabi mana? Nabi yang datang ia dengan membawa tauhid. Ketika dia datang bawa tauhid tu, ketika tu tauhid ada. Tu bahasa kita mudah-mudah kata. Bakit dia cakap sore-sore dia dalam keadaan zaman jahiliyah. Ya pangkat zaman tu zaman yang jahil, sungguh-sungguh jahil. Nafsu dia panggil yang bermaharaja lela, dia panggil. Kuku kursi macam-macam katalah. Di zaman jahiliyah juga nafsu lah. Berzina, reba, arak, judi, tak ada arah-arah. Merompok, merapah, ikutlah tindah menindah. Tu zaman suci daripada tauhid. Tak ada tauhid, ada syirik. Masa tu Allah Ta'ala letak Muhammad tu jadi nabi, jadi rasul dia sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu siapa? Tak ada dia seorang-seorang. Sabit tu dia kata bada'al islamu ghariban, mula-mula lahir Islam keadaan dagang. Dia seorang. Lepas tu lagi akan datang dia kata wa sayaudu ghariban kama bada'a. Di akhir-akhir kiamat esok dekat nak kiamat akan jadi pula Islam tu dagang sebagaimana mula datang. Ni kita ni ahla ke hujung dah ni. Ahla ke hujung dah. Ahla ke hujung dah herah. Tu dia ambil fikiran manusianya macam-macam yang mari. Macam-macam yang mari. Kalau tak membetulkan dengan jalan gak, hanyutlah. Kerana otak manusia dia mikir semacam. Tu dia. Baik, itulah nak sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan membawa tauhid. Ketika dia datang tu, ketika tu tauhid ada. Tu mana wa qad khalad dinu anit tauhid. Padahal ketika datang dia tu sungguhnya sunyi oleh agama daripada tauhid. Tu Syekh kita mai duk cara ibaratnya wa qad qayyada an-nazimu. Sekali lagi. Dan sungguh telah mengkait oleh nazim, oleh musannaf kita ni
rahimahullah taala hadhil jumlata ini jumlah, mana jumlah perkataan jaa bitauhid ni jumlah kait dengan qaulihi, dengan kata wa qad khalad dinu anit tauhid. Agama kata kait sedangkan jumlah suku li'anna qaulahu wa qad khalad dini halum min fa'ili jaa. Okey, jumlah qad qad khala fi'il madhi, dinu tu fa'il, ani takluk pada khala, jumlah tu qad li tahqiq wawul hal. Wawul hal sebab tu pada hal keadaannya dia panggil. Jadi hal daripada fa'il jaa dhamir mustatir yang kembali pada nabi. Nabi jaa ya datang, ia nabi. Hal keadaan masa dia datang tu, keadaan masa tu sunyi agama daripada tauhid. Kerana orang ada syirik masa tu, dia sembah lain pada Allah Ta'ala. Maka Nabi nak betulkan fikiran, nak betulkan pegangan, betulkan cara hidup. Oh, tak nyemurih demo rano. So terik. Ni pun sebab tu. Dalam keadaan getih ni sebab tu. Bila fikiran demo tu rosak. Pegangan tu hanyut. Syariat pun kelai kabur. Bila orang nak betul, nyemurih lah. Tak kena dengan kanak demo. Oi. Sudah. Tu dia deh. Li'annahu halun min fa'ili ja'ah, wal hal itu qaidun fi 'amiliha. Dan hal itu jadi kait pada amalnya, amal bagi hal. Amal yang menasakkan hal itulah. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Datang oleh Zaid, hal keadaan Zaid yang kenero. Kerakiban jadi kait lagi pada kata amal bagi ja'ah. Amal bagi Zaid, apa amal bagi dia? Amal bagi apa hal? Mana ja'ah? Datang tu dengan keadaan kenero, bukan datang berjalan kaki dak. Kalau sekadar nak wayak bermolek, ja'a Zaidun cukup. Telah datang oleh Zaid. Zaid mari weh. Zaid mari dah weh. Nyak tu ya. Semata-mata nak wayak datang. Semata-mata nak wayak mari. Mari dah Zaid cukup. Datang dah Zaid cukup. Tapi nak kait sikit lagi. Kalau tak kait, orang tanya main dengan apa? Jalan kaki, yang motor. Masalah. Lalu tu datang oleh Zaid, hal keadaan yang berjalan kaki. Datang Zaid, hal keadaan yang kenera. Kait tu. Ini datang oleh Nabi dengan membawa tauhid. Ketika datang tu hal keadaannya sunyi agama daripada tauhid ketika tu kait. Itu dia. Li'annahu halum min fa'ili jaa, wal halu tu jadi qaidun fi 'amiliha. Jadi fasaratis sifatu bihadza li'tibari, maka jadilah sifat dengan ini i'tibar ni. Sifat ni hanya ha tu sifat Allah dah, cuma kaedah nahwunya bila datang dengan ni dia panggil ha. Datang dengan makrifah dia panggil nakir, apa dia panggil sifat. Wal ha tu sifat dah lah. Ha tu sifat dah lah. Malaysa bizati panggil sifat. Fasaratis sifatu, maka jadilah sifat bihadhihi li'tibar, bihadza li'tibar, dengan ini kira ni jadi apa? Sifat ni jadi mukhassisatan lil mausuf. Payah sikit bukan payah banyak. Jadilah sifat ni dengan ini kiraan ni jadi mentakhsis ia lil mausuf. Sifat ni lagi taksiskan Nabi. Saat ni ibhar kada ayat saat ni. Selawat dan salam atas Nabi. Nabi mana? Tak kala mari dengan nakirah. Nakirah tu li ta'zim. Nabi yang besar, Nabi yang maha besar. Nabi mana besar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ada ibhar dengan nakirah. Ibhar dah tu. Sungguh pun nakirah nak li ta'zim pun apa tak kata jaa 'alan nabi selalu. Jadi makrifah selalu. Jadi ada ibhar, tak apa ibhar tu menghilangkan oleh jumlah kemudian. Tu keke kita ni. Kerana jumlah kemudian jadi sifat bagi dia. Keke jadi sifat, tak kalau sifat jadi kait ni ialah mukhassisatan. Sifat itulah menentu ia lil mausufi akan mausuf. Mana mausuf? Mausufnya Nabi. Muradnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gitu bukan atas Nabi lain tak. Muradnya Nabi kita. Jadi itulah. Yang menentunya jumlah kemudian.
jaa bit tauhid wa haqat khalad dinu anit tauhid. Itulah mentaksiskan. Hanya redak belajar cara nak ambil hukum dia payah mudah lalu. Pak kita buat mudah-mudah dengan Quran dia jangan. Kita bukan dia ahli, haramlah. Ada ambil hukum daripada Quran, ambil hukum daripada hadis, sedangkan kita bukan ahli, ya salah dulu kita. Man fassara al-Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hak ni takut ni. Bukan tak takut kau bergapo. Nah, siapa tafsirkan Quran dengan tak ada ilmu, silakan buat tempat kediaman daripada neraka. Pas tak takut. Berani dengan ayat Quran tafsir tu hendak kita. Kita nak kau ni ambil ayat mari jangan. Dengan tak ada ilmu, kena tak ada kira, tak ada ilmu sebutir tu, bukan ahli dalam medan tu. Takutlah. Tuhan kata, Nabi kata, silakan buat tempat kediaman daripada neraka. Seolah-olah duk bina rumah dah. Biasa ada siap-siap di neraka. Malaikat bertaubat. Sebab itulah bila kita nyata kata silap, salah, marilah kita kembali kepada Allah. Itu yang masih terbuka. Pintu masih terbuka. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat hamba sebelum nyawa ke tenggerak. Sebelum nyawa kepada gerak. Ni sebelum nyawa sampai ke batas hukum. Pintu terbuka. Baik. Takut tafsir ayat Quran dengan tak ada ilmu. Kita bukan ahli ilmu, kita daripada bukan ulama. Sebab tu kita kena rajakkan kepada kitab-kitab ulama untuk nak tahukan tafsir dia tu. Tengok ni bahas cara-cara belah ni. Apa nama nakirah ditakhsiskan, ijma dibayankan. Tu di sini walaupun mari ala nabiyyin tu nakirah, ada padanya ibham, tapi ada mukhassis dia, yang menghilangkan. Tu dia. Lagi pula, lagi wasaratis sifatu bihadza li'tibari mukhassisatan qabasarat, yang menentu ia sifat lil mausuf akan mausuf, yakni nabi kita itulah sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyyin tu mausuf disifatkan dengan jaa hingga sampai akhir. Tu menentu. Lagi waqasiratan lahu, sifat itulah yang menyimpan ia akan mausuf. Yang menyimpan ia sifat tu akan mausuf, menyimpan ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata nabiyyin itu termasuk nabi lain-lain. Itu dia. Sifat itulah yang menyimpankan akan mausuf atas nabi kita. Maknanya ala nabiyyin kena ke nabi kita. Murad dengan nabiyyin ai nabiyina, makna gitu. Karena kait tadi. Kerana li'annahu, kerana bahwasanya. Sebab apa kata ini sifat ni menentukan ini mausuf dan simpan ia akannya atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam ya'ti nabiyyun bitauhid fi hali khuluwid din 'anit tauhid illa nabiyyana. Dan boleh illa nabiyyuna. Kerana bahwasanya tidaklah datang oleh seorang nabi dengan tauhid. Lam ya'ti nabiyyun, tidaklah datang seorang nabi hal dengan membawa tauhid pada ketika sunyi ugamu anit tauhid. Pada ketika sunyi ugamu daripada tauhid tidak ada illa nabiyyana. Nasa atas kena jadi istisna. Dan boleh illa nabiyyuna. Dah lah pula dah. Kira tengok. Karena kalam ni apa ni? Kalam mampi lagi tam. Ma qamal qaumu illa zaidun illa zaidan. Apa dia tu? Tidak datang oleh seorang nabi pun malaikat, hanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu kata sifat ni lah mentaksiskan. Wal muradu bil maji'i, kajian ibarat dengan datang. Selawat dan salam serta selawatnya atas nabi yang datang. Ia murad datang ni apa tu pula di situ. Wal muradu bil maji'i ialah al irsalu. Tu dia. Dikanaki dengan datang irsal. Irsal ni maknanya datang ni makna diletakkan jadi rasul. Disuruh.
Datang makna disuruh. Ala nabiyyin jaa ursila. Kalau turut murak lah. Kalau gitu fa tafsiruhu, maka bermula mentafsirkannya kan maji bihi bil irsal. Lah ana tafsir kata ala nabiyyin jaa ay ursila. Di tafsir jaa dengan ursila tu dia panggil tafsiru muradi. Tafsir makna murad bukan tafsir makna dia asal dak. Jaa tak ada makna arsala. Jaa dengan makna arsala ataupun jaa makna ursila kena dibina maf'ul. Karena ia meletaknya Allah Ta'ala. Nabi yang kena letak, dia kena kata ursila. Qad ala nabiyyin jaa, ada ditafsirkan dengan ursila. Tafsir itu tafsir makna jaa kata, bukan makna dia. Tafsir begitu dia panggil tafsir murad. Dikehendaki dengan jaa di sini, kehendakinya diletak akan dia jadi rasul. Disuruh akan dia dengan membawa tauhid. Makna gitu. Wal muradu bil maji'i al irsalu, fatafsiruhu, maka bermula mentafsirkannya idafah ke maf'ul. Maka bermula mentafsirkannya kan al maji', tafsir bihi dengan irsa, itu dia panggil tafsiru muradin, tafsir makna murad. Bukan tafsir makna lughawi dak lah. Sebab apa kata gitu? Li annahu tafsiruhu bih dia. Tafsirum bis sabab dia panggil. Tafsir dengan sabab. Fa innal irsala kana bahwasanya letak suruh jadi rasul tu ialah sababun lil maji'. Itulah sebab bagi kena datang. Tuhan suruh Muhammad mung kena gi royak kepada kaummu. Muhammad, aku letak mu rasul pas mu kena gi menakuti. Nabi terpaksa kena gi. Tu sebab tak rasul jadi kena datang. Tengok dia duduk tidur tu. Ini atas riwayat yang apa nama atas satu tafsir. Ya ayyuhal muddathir. Kata setengah Jibril pergi ke rumah Nabi duduk berselimut. Banyak tafsir tu, banyak ambil satu kaum, ambil munasabah. Jibril kata, wahai Nabi yang sedang berselimut, qum, bangun. Suruh bangun. Bangun. Fa'anzir, maka menakuti yakni akan umatmu. Nabi nak dia tak boleh. Terpaksa kena pergi. Dia kata sahabat letak irsalah, Nabi kena datang. Jadi tengok ayat nombor mari. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan menakuti olehmu Muhammad akan adik-beradikmu hak dekat-dekat. Nabi terpaksa panggil anaknya, sepupunya, pak saudara, peripung di kepala Bukit Safa. Sarah berucaplah situ. Yang jawakah di pak saudaranya. Terpaksa Nabi kena datang. Bila Tuhan suruh Nabi. Begitulah. Mana tak? Kong. Dia itu tak pun. Sahabat suruh yang kena datang. Dia panggil kata tafsirkan datang dengan irsal, itu dia panggil tafsir sabab. Tafsir bis sabab dia panggil. Sahabat suruh tu datang. Jadi datang tu musabab. Dia panggil apa dia tu? Jaa ay ursila min tafsiri bodoh. Tafsiril musabab bis sabab dia panggil. Jadi keilmu banyak karo deh. Fatafsiruhu bihi tafsiru muradih li'annahu tafsirun bis sabab. Ni dak lawan dak jihad nafsu tu betul ni. Pahit manis masa tu gak ada kira dah. Sebab itulah syaitan tak berdiam diri bila orang menuntut ilmu agama ke Allah nya kosak nya ganggu nak jadi tegalan tak sei boleh dah tak nak jadi hapus. Sebab faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan bi min alfi 'abidin. Orang faham agama seorang lebih susah di atas syaitan daripada 1000 orang rajin ibadat. Syaitan tak heran. Buat ibadat lah hanya ana beribu orang, dia tak heran. Hak fakih seorang ni dia heran. Dia takut. Kenapa? Kerana orang dia tipu dah, yang surah dia ni kembali kelik. Orang dia heret masuk penjara dia dah, yang surah dia ni, nyapa nama? Hundur kelik. Tu. Sabit itulah. Tu pada kiranya iblis tak boleh taruh bahasa ni. Ya iblis marilah tu. Pas cari jalan, tengok tu dia mau nak cari jalan nak bicara. Muhammad ni tak boleh taruh. Ada Muhammad berbahaya. Lalu tu cari jalan ambil putusan kena bunuh. Tapi nak bunuh tu jaga lepas. Makna rancangan makaru tu ada sama-sama. Tapi wa makarallah tu ada.
wallahu khairul makirin. Sebab tu kita teguhkan, kita tegakkan dalam pengajian minta hak sebenar, doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta tunjuk jalan yang sebenar, nampak sebenar, yang palsu nampak palsu, yang sebenar boleh kita ikut, yang palsu boleh kita menjauhinya. Mulah tunjuk aku tak kuasa. Doa situ, minta tu. Itu dia. Habis. Dia panggil kata hasan ni dia panggil tafsiruhu bihi, itu tafsiru muradin li'annahu tafsirun bisababi fa innal irsala itu sababun lil maji'i. Kalau gitu wa qad arsalahu Allah taala ala ra'sil 40 sanatan ila jami'il mukallafin min at-thaqalain. Panggil pula dah tu.